Korang pernah dengar tak cerita pasal sejarah Gunung Senyum? Korang pernah dengar tak? Ataupun korang pernah pergi ke Gunung Senyum? Saya nak kongsikan dekat korang sejarah Gunung Senyum dekat Pahang. Terletak di Perda Jingka 25 Pahang, Gunung Senyum bukan sahaja kaya dengan pelbagai tumbuhan yang tinggi nilai perubatan. Bahkan gunung ini juga kaya dengan pelbagai menteri dan mentor. Daripada nama gunung saja saja membuat ramai orang bertanya, mengapa ini dinamakan Gunung Senyum? Terdapat berapa versi lama yang pernah menceritakan mengenai asal-usul nama gunung ini. Antara yang popular ialah gunung ini mendapat nama dari seorang sultan yang pernah bertatah di Pahang sekitar tahun 1800 tahun dahulu. Menurut kisahnya, ketika itu Sultan Ahmad telah membuat perjalanan menyusuri Sungai Pahang untuk melawat negeri dan kawasan permintahan. Sampai di satu kawasan, baginda terpandang sebuah gunung yang tinggi dari tembing sungai. Lalu baginda bertanya kepada pengiringnya, apakah nama gunung ini? Malangnya tak ada seorang pun berkalangan pengiring baginda yang tahu nama itu. Mereka semua hanya mampu berpandangan bersama sendiri sambil bersenyum. Melihat gelagat pada pengiring itu, baginda berseluruh namakan Gunung Terbabit sebagai Gunung Senyum. Sempena gelagat pengiringnya yang asyik tersenyum. Bukan sekadar nama, tapi Gunung Senyum juga terkenal dengan pelbagai kisah mitos. Salah satunya ialah kisah Tok Long. Diceritakan pada zaman dahulu, seorang lelaki bernama Tok Long sering datang ke kawasan gunung ini untuk menjerat burung. Dia tidak berseorangan di kawasan gunung itu, tapi dia ditemani oleh komuniti orang Bunian. Tok Long telah berkahwin dengan puteri Bunian yang tinggal di situ. Namun sebelum bernikah, Raja Bunian telah mengenakan 3 syarat buat puterinya. Pertama, puteri itu mesti mandi dalam 7 kolam yang kini dikenali sebagai 2 kolam 7. Kedua, dikehendaki mengiringkan diri dengan tiupan angin yang dalam sebuah gua yang dikenali gua angin. Manakala syarat terakhir, puteri tersebut mesti mandi di bawah cahaya bulan yang berada di dalam gua terang bulan. Setelah memenuhi ketiga-tiga syarat tersebut, barulah mereka disatukan sebagai suami isteri. Raja Bunian yang bergembira dengan pernikahan anaknya turut menghadiahkan 2 taman kepada Tok Long. Taman tersebut adalah Taman Laut dan Taman Darat. Sehingga hari ini kedua-dua taman itu masih lagi wujud. Begitu juga dengan 2 kolam 7 yang dikatakan tempat bersiram Puteri Bunian. Dua berkeluasan 15 kali 30 meter mempunyai 7 tingkat kolam. Dikatakan sesuatu ketika dahulu apabila tiba musim ke-7, air di dalam kolam akan melimpah keluar melalui setiap tingkat kolam tersebut. Seakan-akan jatuh dari kolam bahagian atas ke bawah. Namun kini pemandangan itu tidak lagi dapat dilihat kerana kolam itu telah kering. 2 angin pula tempat puteri itu mengeringkan badan juga badan dia. Jika masuk kedua ini memang merasa angin yang bertiup perlahan dengan kawasan sekitar dengan nyaman. Manakala 2 terang bulan tempat puteri itu mandi, cahaya bulan pula pada waktu malam ketika bulan menyinar, cahayanya akan masuk ke dalam gua tersebut. Bila janji dimukiri. Selepas berkahwin dengan Puteri Bunian, Tok Long mendapat kelebihan apabila mampu merawat penyakit. Setelah beberapa lama tinggal dalam alam bunian, Tok Long merindui kampung alamannya dan meminta izin untuk pulang ke dunia nyata bagi bertemu dengan ahli keluarganya. Puteri Bunian mengenakan 2 syarat. Pertama, Tok Long hanya boleh tinggal di kampungnya tak lebih dari 1 bulan dan kembali semula kepadanya. Syarat kedua, Tok Long mesti berjanji tidak akan memberitahu siapa pun mengenai kewujudan masyarakat Bunian di
Gunung Tenyum. Tok Long menerima semua cara itu dan berjanji akan mematuhinya. Setiba di kampung halaman, penduduk berasa hairan apabila melihat Tok Long menjadi seorang yang kaya, mempunyai kebolehan untuk mengubati pelbagai penyakit penduduk kampung. Mereka mendesak Tok Long supaya menceritakan perkara sebenar. Pada mulanya Tok Long makin senyap dan boleh menyimpan rahsia. Namun kelamaan selepas diasah dengan pelbagai pertanyaan, akhirnya Tok Long menceritakan tentang orang bunian yang mendampinginya. Disebabkan melanggar syarat dan kembali gunung itu selepas lebih dari sebulan. Tenggalanya hilang terkelip mata. Apabila tiba di Gunung Tenyum, Tok Long mendapati perkampungan bunian di situ telah hilang. Keindahan yang dimatinya sebelum tu bertukar kosong, dipenuhi hutan rimba serta semak tamun. Terkejut dengan keadaan itu, dia cuba menjejaki isterinya tapi malangnya tidak menjumpai si puteri bunian. Tok Long terus mencari sehingga dia tiba sebuah tempat yang dikenali sebagai Danau Impian. Di situ dia ternampak kelibat isterinya. Dia cuba mengikut jejak kelibat itu, namun semakin dia hampir semakin jauh kelibat itu akhirnya terus menghilang. Kerana terlalu kecewa, Tok Long dikatakan telah menggali sebuah lubang dan mengabdikan diri kepada Tuhan sambil setia menunggu isterinya hingga ke akhir hayatnya. Dan dikebumikan di sejua itu kini dikenali sebagai Jua Makam Tok Long. Itu antara sebahagian kisah popular di Gunung Tenyum. Malang dua makam Tok Long antara dua yang popular dikunjungi bukan sahaja oleh penduduk tempatan, bahkan pelancong dari luar negara. Gunung Tenyum setinggi 1,594 kaki ini mempunyai 25 gua dengan berbagai nama yang unik dan klasik. Selain nama-nama dua seperti yang disebutkan dalam kisah Tok Long, antara dua yang lain terdapat di sini ialah dua kambing, dua gajah, dua batu merlap, dua kolam tujuh, dua danau impian, dua manyat, dua rangkap, dua titik ular dan dua nisan yang mengandungi 19 batu nisan di dalamnya. Dua Taman Satu dikatakan adalah kawasan puteri bunian bermain. Perkitaran dua itu nampak bersih dan terpelihara, seakan-akan ada orang yang membersihnya selalu. Dua kolam pula dikatakan tempat puteri bunian bersiram. Manakala dua merlap, orang-orang lama menceritakan dalam dua itu pernah menjadi tempat tinggal orang bunian dan terdapat batu tergantung yang bersinar di dalam dua tersebut. Gunung Tenyum dibuka sebagai kawasan riasi pada Julai 1989. Bukan sekadar kisah-kisah mitos yang mewarnai gunung ini juga kaya dengan keindahan tataltik dan tata langit dua batu kapur. Dua-dua di gunung ini berada di bawah penjagaan penelitian. Kajian arkeologi menemu sejarah kehidupan manusia dari zaman Mesolitik di pegunungan ini. Punca gunung ini dijadikan sebagai pusat origin kori Pahang oleh Jepang. Jika anda suka alam dan aktiviti fizikal dan diwarnai kisah-kisah mitos yang menarik, Gunung Tenyum amat sesuai untuk dikunjungi. Kalau korang nak Farah ceritakan sejarah apa-apa dekat mana-mana tempat, korang komen dekat bawah.